Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tentang satu topik bertajuk akhlak, dan ahli kumpulannya terdiri daripada Muhammad Imran bin Zabidi, Muhammad Syahdi bin Sahabuddin dan saya sendiri Muhammad Muhammad bin Abdul. Untuk akhlak ni menurut Ibnu Miskawan 1030 Masehi menyatakan akhlak merupakan sifat yang tertanam pada jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa memerlukan fikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Dalam Islam, akhlak yang baik sangat dititik beratkan sebagai asas kehidupan yang harmoni dan keruntuhan. So, untuk satu topik seterusnya akan dibincangkan tentang keruntuhan akhlak. Keruntuhan akhlak bermaksud kemerosotan atau penurunan dalam tingkah laku moral dan etika seseorang dan masyarakat. Ia merujuk kepada tindakan atau sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang baik seperti ketidakjujuran, kekasaran, penipuan atau perbuatan yang tidak bermoral. Keruntuhan akhlak sering dikaitkan dengan hilangnya nilai-nilai penting seperti rasa hormat, tanggungjawab dan adab dalam pergaulan sosial. Okey, seterusnya saya menyambung pembicaraan kita, iaitu saya akan berikan contoh keruntuhan akhlak yang berlaku di Malaysia. Antaranya adalah penyalahgunaan dadah. Okey, penyalahgunaan dadah di kalangan remaja merupakan isu yang semakin membimbangkan, khususnya di Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang mendorong remaja untuk terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Antaranya ialah pengaruh rakan sebaya. Remaja sering merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan kumpulan sosial mereka yang boleh membawa kepada keputusan yang menggunakan dadah. Selain itu, tekanan emosi serta persekitaran keluarga yang tidak stabil juga berperanan dalam meningkatkan risiko penyalahgunaan dadah. Kesan penyalahgunaan dadah terhadap remaja adalah pelbagai. Dari segi fizikal, remaja yang menyalahgunakan dadah mungkin mengalami pelbagai masalah kesihatan, termasuk kemerosotan fizikal yang serius. Di samping itu, penyalahgunaan dadah juga berkait rapat dengan isu psikologi seperti kemurungan, kecemasan dan gangguan tingkah laku. Masalah-masalah ini boleh menjejaskan kesejahteraan mental remaja dan mempengaruhi kehidupan seharian mereka. Dari sudut sosial juga, penyalahgunaan dadah sering menyebabkan peningkatan jenayah seperti rompakan dan kecurian. Penagih dadah mungkin terpaksa melakukan jenayah ini untuk mendapatkan wang bagi membeli dadah, yang tidak hanya memberi kesan kepada individu tapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat terpaksa menanggung beban tambahan termasuk kos yang lebih tinggi untuk sistem keselamatan dan kesihatan awam. Untuk mengenali isu ini, pendekatan pencegahan yang menyeluruh adalah sangat diperlukan. Ini termasuk pendidikan awal di sekolah serta program kesedaran dalam masyarakat untuk memberi maklumat tentang bahaya penyalahgunaan dadah. Sebagai contoh, sekolah dapat mengadakan kempen anti dadah untuk diberikan pendedahan awal kepada murid-murid tentang bahayanya dadah. Selain itu, terdapat keperluan untuk meningkatkan jumlah pusat pemulihan dan sokongan bagi remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Tujuan utama adalah untuk membantu mereka pulih dan mengembalikan mereka ke jalan yang positif, menjadikan penyalahgunaan dadah bukan hanya masalah individu tetapi juga cabaran yang perlu ditangani oleh seluruh masyarakat. Seterusnya saya
Serahkan kepada saudara Tuan. Okey, seterusnya kerutuhan akhlak adalah kejadian buli. Okey, buli di sekolah mendengar merupakan isu serius yang memberi kesan yang mendalam terhadap pelajar. Fenomena ini boleh berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk buli fizikal, buli secara lisan dan buli secara dalam talian, iaitu cyber. Mangsa buli seringkali mengalami masalah kesihatan mental yang ketara seperti kemurungan dan kecemasan, dan dalam kes yang lebih parah, mereka mungkin mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri. Buli bukan sahaja mempengaruhi kesejahteraan mental pelajar, tetapi juga merosakkan prestasi akademik mereka. Pelajar yang dibuli sering menunjukkan penurunan dalam pencapaian akademik dan terjejas dalam hubungan sosial mereka dengan rakan sebaya. Dalam banyak kes, mereka cenderung menarik diri daripada aktiviti sosial dan kehilangan minat dalam pembelajaran. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kejadian buli di sekolah. Salah satunya adalah kekurangan pengawasan daripada guru dan ibu bapa yang menyebabkan tingkah laku buli berkembang tanpa halangan. Selain itu, pengaruh negatif dari media sosial juga berperanan dalam memperburuk masalah ini. Untuk menangani isu buli ini, beberapa langkah pencegahan boleh dilakukan, antaranya termasuk meningkatkan pengawasan di sekolah untuk memastikan pelajar berada dalam persekitaran yang selamat, memberikan kaunseling kepada pelajar yang terlibat dalam masalah buli, baik sebagai mangsa maupun pelaku. Juga penting melancarkan kempen kesedaran tentang kesan negatif buli dapat membantu mendidik pelajar dan masyarakat tentang bahayanya buli. Kerjasama antara ibu bapa, guru dan pihak berkuasa sekolah adalah kunci untuk mengatasi masalah buli. Dengan mengambil langkah-langkah proaktif ini dan kolaboratif, kita dapat mencipta persekitaran yang lebih selamat dan menyokong bagi semua pelajar. Seterusnya, kerutuhan akhlak yang seterusnya adalah seks bebas dan hamil luar nikah. Gejala seks bebas dalam kalangan remaja semakin meningkat dan memberi kesan yang agak mendalam kepada institusi kekeluargaan. Antara faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi adalah termasuk pengaruh rakan sebaya, penggunaan media sosial yang tidak terkawal, serta kurangnya pendidikan seksual yang menyeluruh di sekolah dan di rumah. Kekurangan bimbingan moral turut membuka ruang kepada pergaulan bebas tanpa batasan. Antara kesan utama daripada seks bebas ini adalah peningkatan kes kehamilan luar nikah. Remaja perempuan yang hamil luar nikah seringkali menghadapi stigma sosial dan emosi yang agak berat yang turut memberikan tekanan kepada keluarga mereka. Tekanan ini bukan sahaja datang daripada aspek emosi, tetapi juga daripada tanggapan negatif masyarakat. Dalam situasi yang lebih teruk, terdapat juga kesan-kesan pembuangan bayi akibat kehamilan yang tidak dirancang ini. Untuk menangani isu ini, pendidikan seksual di sekolah perlulah diperbaiki dengan memberi maklumat yang lebih komprehensif kepada remaja tentang tanggungjawab dan risiko yang berkaitan dengan aktiviti seksual ini. Selain itu, sokongan emosi dan kaunseling kepada remaja yang terjebak dalam masalah ini amat penting agar mereka dapat pulih dan mempunyai peluang untuk memperbaiki kehidupan mereka, sekaligus mengelakkan daripada terus terjerumus dalam gejala sosial ini. Okey, saya akan meneruskan tentang kerutuhan akhlak yang seterusnya, iaitu keganasan rumah tangga.
keganasan rumah tangga merupakan mempunyai impak yang sangat besar terhadap kesejahteraan psikologi anak-anak. Keganasan ini boleh berlaku dalam bentuk fizikal, emosi atau psikologi, dan anak-anak yang terdedah kepada situasi keganasan keluarga ini seringkali mengalami kesan negatif terhadap perkembangan mental dan emosi mereka. Ini boleh kita lihat daripada berlakunya kegiatan buli-buli di sekolah. Mereka mungkin menghadapi gangguan emosi seperti kemurungan dan kebimbangan, serta gangguan tingkah laku seperti menjadi agresif atau menarik diri daripada aktiviti sosial. Selain itu, anak-anak yang menyaksikan keganasan di rumah mungkin menghadapi kesukaran dalam membina hubungan yang sihat dengan rakan-rakan pada masa yang akan datang. Ini disebabkan mereka cenderung untuk meniru tingkah laku ganas yang mereka lihat dalam keluarga mereka. Kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang membesar dalam persekitaran yang penuh dengan keganasan rumah tangga ni, mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam jenayah atau menjadi mangsa keganasan ketika mereka menjadi dewasa. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, intervensi awal amat penting. Ini termasuk memberikan sokongan kaunseling kepada anak-anak dan keluarga yang terlibat dalam keganasan rumah tangga ini. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang juga yang lebih ketat juga diperlukan untuk melindungi mangsa. Seterusnya, program kesedaran tentang keganasan rumah tangga perlu diperluaskan dalam masyarakat untuk memastikan lebih ramai individu memahami kesan buruk keganasan ini dan mengambil langkah-langkah yang sepatutnya untuk mencegah keganasan ini. Yang seterusnya, keruntuhan akhlak, rasuah dan penyelewengan kuasa. Rasuah ini dalam sektor awam mempunyai kesan yang sangat serius terhadap ekonomi negara dan masyarakat. Apabila pejabat awam terlibat dalam rasuah, perbuatan ini telah dapat merosakkan kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan dan mengakibatkan ketirisan sumber negara. Individu yang terlibat dalam amalan rasuah ini, mereka lebih cenderung untuk menyalahgunakan kuasa mereka untuk keuntungan peribadi, sekaligus merosakkan integriti dan kredibiliti pentadbiran kerajaan. Daripada sudut ekonomi pula, rasuah ini dia melemahkan daya saing negara dengan menghalang kemasukan pelaburan asing dan menyebabkan perbelanjaan kerajaan tidak diuruskan dengan bercekap. Hal ini berlaku disebabkan dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan dalam negara sering disalurkan ke arah kepentingan peribadi melalui amalan rasuah ini. Selain itu, rasuah juga dia membawa kepada ketidakadilan sosial, di mana bantuan dan sumber negara tidak dialihkan dengan seksama kepada golongan yang lebih memerlukan. Jadi, untuk membanteras rasuah ini, langkah-langkah yang tegas perlulah diambil, termasuk menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat serta pendidikan etika kerja di kalangan pejabat awam. Pemantauan yang lebih ketat terhadap projek-projek kerajaan juga perlu dilaksanakan bagi memastikan ketulusan dalam masyarakat. Di samping itu, pendidikan anti rasuah perlu dimulakan dari peringkat sekolah bagi mendidik generasi muda
tentang kepentingan integriti dan ketulusan dalam pentadbiran negara kerana meletur huruf ialah daripada rumusnya. Okey, baik. Saya akan sambung perbincangan ini. Seterusnya saya akan bertanya tajuk faktor-faktor keruntuhan akhlak di negara kita. Okay, next. Okay, mengapa ia berlaku? Keruntuhan akhlak di Malaysia berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuk pengaruh media sosial, kelemahan institusi keluarga, tekanan ekonomi serta perubahan dalam sistem nilai dan norma masyarakat. Menurut Zakaria Stapa 2000 menegaskan bahawa pendidikan moral yang lemah di rumah dan di sekolah adalah antara punca utama keruntuhan akhlak ini berlaku. Keruntuhan akhlak boleh membawa kepada pelbagai masalah yang serius seperti peningkatan kadar jenayah, penipuan, rasuah dan penurunan dalam kualiti hidup. Okey, antara faktor lain adalah media sosial. Okey, dalam artikel pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak pelajar, ia membincangkan pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat, terutamanya pada generasi muda. Menurut Subur dan Abdullah 2010, media elektronik seperti televisyen, internet dan media sosial mempengaruhi tingkah laku dan moral dengan menyebarkan kandungan negatif termasuk keganasan, pergaulan bebas dan budaya hedonisme, iaitu kesenangan. Selain itu, ketiadaan kawalan yang baik terhadap penggunaan media elektronik boleh menyebabkan penurunan nilai moral serta menyebabkan masalah sosial. Pendidikan dan pengawasan ibu bapa serta pihak berwajib diperlukan untuk menangani kesan buruk ini. Okey, media sosial merupakan salah satu penyebab utama keruntuhan akhlak, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Kerana apa? Generasi muda ini disuap dengan penuh disuap dengan teknologi-teknologi yang maju sehingga mereka selalu menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian. Okey, pendedahan kepada kandungan negatif seperti kebencian, kekasaran dan gaya hidup yang terlalu mewah dapat mempengaruhi nilai dalam tingkah laku mereka. Tanpa pengawasan yang baik, interaksi dalam talian boleh memupuk sikap tidak bertanggungjawab dan mengurangkan kesedaran tentang akibat tindakan mereka. Oleh itu, penting untuk ada pendidikan moral dan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang sihat agar generasi muda dapat mengelak daripada terjebak dalam pengaruh negatif yang merosakkan akhlak mereka. Okey, seterusnya saya silakan saudara Imran. Seterusnya saya akan menyambung cakapan penulis saudara Syadi, iaitu faktor-faktor keruntuhan akhlak. Yang seterusnya adalah kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Okey, di dalam artikel tahap kasih sayang ibu bapa terhadap remaja yang terlibat dengan keruntuhan akhlak meneliti salah satu faktor utama keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja, iaitu peranan kasih sayang ibu bapa. Kasih sayang yang ditujukan melalui perhatian, waktu bersama, bimbingan dan pemenuhan keperluan anak dianggap penting dalam mencegah keruntuhan akhlak. Macam yang kita tahu, kadang-kadang ibu bapa sekarang ni lebih memilih kasih terhadap anak-anak mereka. Penelitian ini menemukan bahawa ibu bapa umumnya menunjukkan tingkat kasih sayang yang tinggi terhadap anak-anak mereka, terutama dalam bentuk sokongan ketika anak menghadapi masalah. Namun, masih ada beberapa kes di mana ibu bapa dianggap terlalu sibuk atau kurang perhatian terhadap keperluan emosional anak-anak mereka.
kasih sayang yang ditunjukkan ibu bapa kepada anak-anak mereka secara signifikan dapat mengurangkan risiko keruntuhan akhlak. Namun, jika ibu bapa tidak menunjukkan perhatian atau terlalu sibuk sehingga mengabaikan anak-anak mereka, remaja cenderung mencari perhatian di luar yang boleh membawa kepada pengaruh buruk dari rakan-rakan mereka. Dari artikel ini, saya bersetuju bahawa peranan ibu bapa amatlah penting dalam membentuk moral dan perilaku remaja, terutama di tengah peningkatan masalah sosial dan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di Malaysia. Artikel ini memberikan pemahaman yang jelas bahawa kasih sayang, perhatian dan komunikasi daripada ibu bapa dapat menjadi perisai yang kuat dalam menghadapi godaan rakan sebaya. Okey, seterusnya faktor keruntuhan akhlak yang seterusnya ialah kurangnya didikan agama dalam diri. Okey, daripada artikel fenomena LGBT di Malaysia, analisis faktor dan kaedah pemulihan, mengkaji tentang komuniti lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu LGBT di Malaysia. Perkara ini telah menimbulkan perbimbangan dalam masyarakat kerana bukan sahaja telah menular kepada orang dewasa, malahan kepada remaja yang masih bersekolah di sekolah menengah. Mahmud dan Zainul 2022. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada isu LGBT ini, antaranya ialah pengaruh media sosial dan masyarakat, kekurangan kasih sayang dari ibu bapa dan didikan agama, serta kecelaruan identiti. Namun, faktor yang akan dibincangkan ialah kurangnya didikan agama dalam diri. Kurangnya pendidikan agama boleh menyebabkan pemahaman dan penerimaan yang lebih besar terhadap LGBT kerana pendidikan agama biasanya memberikan panduan dan jalan bagi seseorang Muslim. Jika pendidikan agama tidak membincangkan isu-isu semasa, ini boleh mewujudkan persekitaran di mana pandangan sempit berkembang. Pada pendapat saya, kurangnya didikan agama ini sememangnya merupakan faktor utama berlakunya komuniti LGBT di Malaysia ini. Sekiranya seseorang berpegang teguh kepada ajaran agama, sudah tentu dia tidak akan terlibat dalam perbuatan yang tertentu ini, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengenai azab yang diberikan kepada kaum Nabi Lut, di mana kaum Nabi Lut ni mereka mengamalkan aktiviti LGBT. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk mengenali isu keruntuhan akhlak. Okey, antaranya ialah memberi didikan agama kepada masyarakat. Okey. Okey. Artikel internet dalam web pornografi dan kaedah psikospiritual Islam dalam mengenali keruntuhan akhlak remaja pelayan laman web pornografi membincangkan kesan negatif pendedahan kepada laman web pornografi terhadap akhlak remaja serta penggunaan kaedah psikospiritual Islam untuk mengenali masalah ini. Kaedah tersebut menggabungkan aspek psikologi dan spiritual untuk membimbing remaja kembali kepada akhlak yang lebih baik melalui ibadah, pengawalan diri dan pendidikan moral. Artikel ini menekankan kepentingan bertaubat, menjauhi maksiat serta menggunakan pendekatan tasawuf untuk menyucikan hati dan membina ketahanan spiritual. Kesedaran tentang dosa, pengawalan nafsu dan penjagaan panca indera seperti mata, telinga dan juga ditekankan sebagai langkah penting untuk menghindari gejala negatif pornografi menurut Aziz 2009. Okey, pendidikan agama dan moral. Remaja perlu diberi kesedaran melalui pendidikan agama dan moral untuk memahami bahaya melayari laman web berunsur negatif. Psikospiritual Islam menguatkan jiwa remaja melalui pendekatan tasawuf seperti bertaubat, solat dan kawalan nafsu untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Mengelakkan maksiat, antara contohnya adalah mengelakkan maksiat. Remaja digalakkan menjaga panca indera seperti mata dan telinga daripada perkara yang tidak senonoh, termasuk mengelak
bukan daripada menonton laman web pornografi. Selain itu adalah puasa dan berzikir. Bagi mengawal nafsu, terutama nafsu seksual, puasa dan berzikir disarankan untuk mengawal diri daripada terjebak dengan perkara yang haram. Akhir sekali, peranan keluarga dan masyarakat. Sokongan keluarga, masyarakat dan institusi keagamaan amat penting untuk mendidik dan mengawal remaja daripada terlibat dalam aktiviti yang boleh merosakkan akhlak mereka. Yang seterusnya adalah memperketatkan undang-undang integriti, pendidikan dan kesedaran serta penghayatan nilai Islam. Dalam artikel langkah-langkah mengatasi gejala rasuah dalam pengurusan kontraktor-kontraktor, membincangkan isu rasuah dalam kalangan kontraktor dan menyarankan langkah-langkah untuk mengatasinya, terutama dalam pengurusan kontraktor. Antara langkah yang dicadangkan termasuklah memperkukuhkan undang-undang, mendidik masyarakat tentang bahaya rasuah serta menggalakkan ketulusan dalam setiap urusan. Selain itu, ia menekankan pentingnya penghayatan nilai-nilai Islam dalam pengurusan untuk mengelakkan penyelewengan dan menyokong keadilan sosial. Rasuah dilihat sebagai penyakit masyarakat yang merosakkan pembangunan negara dan menjatuhkan moral bangsa. Artikel ini mencadangkan beberapa langkah untuk mengatasi gejala rasuah dalam pengurusan kontraktor. Antaranya adalah memperketatkan undang-undang, penguasaan undang-undang yang tegas terhadap perbuatan rasuah dalam kalangan kontraktor, ketulusan dalam urusan, menggalakkan ketulusan dalam semua urusan kontrak dan tender supaya semua proses berjalan dengan lancar dan adil. Langkah yang seterusnya adalah pendidikan dan kesedaran, menyebarkan kesedaran tentang bahaya rasuah melalui program pendidikan dan kempen kesedaran masyarakat. Langkah yang terakhir adalah penghayatan nilai Islam, mengamalkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah dan integriti dalam pengurusan kontraktor. Okey, kesimpulan daripada perbincangan ini ialah perubahan akhlak ini merupakan isu yang serius yang memberikan impak yang sangat besar kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan peningkatan tingkah laku negatif seperti jenayah, rasuah dan ketidakpatuhan terhadap norma sosial yang kita boleh lihat dalam media massa. Faktor seperti kurangnya pendidikan moral, pengaruh media massa dan persekitaran sosial yang tidak sihat yang sedikit sebanyak menyumbang pada masalah ini. Akibatnya masyarakat dia kehilangan nilai-nilai murni dan kepercayaan antara satu sama lain. Jadi untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak ini perlu ada usaha kolektif daripada berbagai pihak, termasuklah institusi pendidikan, keluarga dan kerajaan bagi mengembalikan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan seharian. Dalam konteks ini, pendidikan karakter harus diberi penekanan dalam kurikulum dan masyarakat perlu dibudayakan dengan program-program yang memupuk kesedaran tentang pentingnya mempunyai akhlak yang sangat baik. Dengan memperkuatkan jaminan sosial dan meningkatkan kesedaran individu, kita dapat membina masyarakat yang lebih bertanggungjawab dan beretika. Dan ini merupakan rujukan daripada slide kami. Dan sekian itu sahaja daripada kami. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.